Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini, cikgu akan bimbing awak menjawab soalan selesaikan masalah berkaitan koordinat. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 247. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 hingga 4 bahagian cuba ini. Soalan 1, satah chartis menunjukkan kedudukan beberapa tempat di dalam suatu bangunan pejabat. Ini satah dia, ada paksi Y dan paksi X. Kemudian ada beberapa kedudukan tempat, okey. Kita tengok soalan A. Apa dia cakap? Nyatakan jarak mengufuk dan mencancang dari S ke Q. So, kata kuncinya S ke Q. Okay, untuk soalan A, mana S? Okey, ni S. Okey, ni Q. Jadi, dia perlukan kita bagi tahu jarak mengufuk dan juga mencancang. Jadi, apa kita buat? Kita kira dulu mengufuk, okey. Mengufuk ni maksudnya melintang, okey. Jadi, kita boleh naik atas, tapi biar soalan dia nak mengufuk dulu. So, kita akan undur ke belakang lah. Sebab Q berada dekat belakang. Okey, kita gerak. 1, 2, 3 unit. Jadi, 3 unit mengufuk dan 1, 2. 2 unit mencancang. Okey. Jadi, untuk soalan A, okey, saya tulis sini. A, okey, jawapan dia ialah 3 unit mengufuk. 3 unit mengufuk. Kemudian, 2 unit mencancang. Okey, itu dia jawapan untuk soalan A. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B. Apakah jarak yang dilalui oleh Lucy dari R untuk ke kantin? Okey, R kat sini, so kantin kat atas ni. Jadi, jarak dia, kita panggil apakah jarak dia? So, jarak dia ialah, dia menegak. Jadi, kalau menegak, jarak dia dipanggil mencancang. So, dia cakap tak berapa. Okay? Apakah jarak? So, jarak dia mencancang lah. Kalau dia kata berapakah jarak dia, mungkin kita cakap 1, 2, 3, 4. Okay, jadi, jawapan dia kita boleh cakap 1, 2, 3, 4. So, 4 unit mencancang. Okey, untuk soalan B. Okey, saya letak sini lah. Okey, untuk soalan B, kita tulis 4 unit mencancang. 4 unit mencancang. Mencancang. Okey. Okey, seterusnya soalan J. Soalan C. Puan Adik bertugas di R. Okay, R kat bawah ni, okey. Kemudian, jarak Encik Ragu bertugas dari Puan Edit 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Apakah koordinat Encik Ragu? Okey, kita ulang balik. Puan Edit bertugas di R. Okey, kat sini R, tempat Puan Edit. Okey, jadi Encik Ragu ni bertugas 3 unit mengufuk. Jadi, 3 unit mengufuk dia ada kemungkinan ke kanan atau ke kiri. Kalau tengok ke kanan, dia ada 2 unit je. So, kita agak-agak lah. Agak-agak mesti ke kiri. Jadi, 3 unit mengufuk. Jadi, 1, 2, 3. Kemudian, 1 unit mencancang. 1 unit mencancang. Okey. So, kalau kita ke bawah tak ada orang, jadi asalan. Jadi, dia akan naik ke atas. Okey, jadi soalan ini, kata kuncinya dia kata apa?
apakah koordinat Encik Ragu. Jadi Encik Ragu berada di pintu utama. Jadi koordinat pintu utama iaitu sifar dahulu, kemudian baru kita tulis 2. Okey. Jadi jawapan untuk C, kita akan bagi koordinat iaitu kita buat kurungan dulu. Kemudian paksi X kita tulis sifar sorry. Sifar, kemudian ada koma, kemudian 2. Okey, kemudian tutup kurungan. Okey, inilah dia koordinat bagi Encik Ragu. Okey, kita dah menjawab soalan 1 untuk A, B dan C. Kita sambung seterusnya. Soalan kedua. Isi padu air yang tinggal di dalam botol J dan K masing-masing ialah 0.5 liter dan 3 liter. Okey, so ayat pertama ni dia kata ada 2 botol yang ada isi padu yang tinggal 0.5 dan 3 liter. Jadi kita boleh ambil maklumat ni, okey. Okay, kita buat macam mana? Kita buat J, lepas tu kita tulis K. Okey, berapa dia punya maklumat yang kita boleh letak? Kita boleh letak 0.5 liter dan 3 liter. Okey, 3 liter. Okay, seterusnya, Hazil menuang 1.5 liter air lagi ke dalam botol J. Okey, bermaksud ada berlaku penambahan. Okey, maksud kat sini dia menuang lagi. Maksudnya dia menambah lagi ke J. Mana J? Kat sini. Okey, dia menambah 1.5 liter. Jadi kita akan tambahlah sambil tu kita tulis tambah 1.5 liter. Okay, kemudian nyatakan nisbah jumlah isi padu yang terkini dalam botol J dan K kepada, maksudnya hasil tambah ni JK lah. So kita kena tulis JK. JK ni ialah jumlah keseluruhan ni. Okay, semula nyatakan nisbah isi padu air terkini dalam botol J dan K, maksudnya dua-dua ni J dan K kepada, so kalau kepada ni kita buat double bertindih, isi padu J. Okey, maksudnya soalan ni nakkan kita buat nisbah. Okey, apa dia punya, sebelum kita jawab ni kita tulis nisbah dia nak J dan K lah. Okey, J K kepada J. Okey, itu maksud dia. Okey. Okey, jadi kita kena kira JK. JK tu maksudnya jumlah keseluruhan. Okey, jadi kita buat macam mana? Kita akan dapatkan dulu jumlah JK. Okey, kita tahu K itu 3 liter, tetapi JK dia sudah J sudah bertambah 0.5 tambah 1.5. Okey. 0.5 tambah 1.5. Dia jadi ni sifar, ni 1, jadi 2. Bermaksud J yang baru ialah 2 perpuluhan sifar. Okay. So berapakah jumlah J dan K? Jadi 2 perpuluhan sifar tambah 3. Maksudnya 2 tambah 3 lah. Okay. Jadi 2 tambah 3, 5 lah. Jadi kita dapat jumlah untuk JK 5. Manakala J tadi 2. Jadi kita boleh gantikanlah JK ni iaitu 5. Kita tulis dulu 5 liter kepada J iaitu 2 liter. Tapi kita kena ingat dalam nisbah kita tak boleh tulis unit. Okay? Saya tunjukkan je dulu ni sebenarnya. Okay, jadi tapi kita kena buang. Okay? Kita kena buang liter ni. Jadi jawapan yang terakhir yang kita akan guna pakai iaitu 5 kepada 2. Okay, ini jawapan yang paling tepat. Okay? Kita tak boleh letak unit dalam nisbah. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Adira menggunakan 2 cawan gula perak dan 5 cawan tepung untuk membuat sejenis biskut. Okay, jadi kita kumpulkan maklumat. Apa yang kita boleh tulis iaitu 2 cawan
Gula lah, kita tulis 2 gula lah, gula. 2 gula dan 5 tepung. Okey. Ini maklumat yang kita boleh buat. Jadi dua-dua ni untuk buat apa? Untuk buat biskut. Soalan dia, berapakah cawan gula perang yang diperlukan untuk 15 cawan? 15 cawan tepung. Okey. So kata kuncinya dia tanya apa? Dia tanya berapakah kalau gula perang yang nak digunakan kalau digunakan 15 cawan tepung. Okey, so kita boleh buat perkadaran. Perkadaran ni macam mana? Dia macam nisbah. Nisbah dia sebenarnya sedap. Ya, nisbah dia kita akan buat macam mana? Kita buat 2 kepada 2 kepada 5. Kita boleh tulis macam mana? Kita tulis okay, ni gula ni gula, ini tepung. Okay, jadi kita boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu 2/5. Okay, ini asasnya. Kemudian dia ada persamaan iaitu kalau 15 tepung, okay, bermaksud kita buat lagi sekali, kalau tepung ni 15, habis tu cawan berapa pula? Gula berapa pula? Jadi kita tengok sini 5, macam mana boleh jadi 15? Dia darab dengan 3. Okay, maksudnya bila bawah ni 5 ni dia darab 3, dia jadi 15. Jadi 2 ni pun kita darab 3. Jadi dengan hasil langsung kita dapat dah gula berapa cawan, iaitu 6 cawan. Okey, macam ni lah. 5 ni dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 15 kan. So 2 ni jadi berapa? Kita tengok 5 ni macam mana boleh jadi 15? Dia darab 3 kan. So darab 3. Jadi ni pun darab 3. Jadi kita dapat 6. Jadi jawapan dia berapakah gula cawan gula perang yang digunakan? Iaitu 6 cawan. So, jawapan dia 6 cawan. Okey, itu tadi soalan nombor 3. Okay, seterusnya, soalan keempat. Sebuah mesin pencetak dapat mencetak 400 keping poster dalam masa 1 jam 20 minit. Okey, ini ialah nisbah yang dia boleh nyatakan, diberi. Jadi kita boleh tulis nisbah dia, okey. Jadi nisbah dia kita tulis ni 400 keping 400 keping kepada 1 jam 20 minit. Okey. Ini macam penyataan ataupun nisbah lah. Okay, so soalan tanya, berapakah masa dalam minit? Okey, so dia tanya berapakah masa dalam minit yang diperlukan untuk mencetak 700 keping poster yang sama. Okey, so soalan tanya, kalau 700 berapa? Kalau 400, 1 jam 20 minit. Cuma kita perlu tukar dulu. 1 jam 20 minit ni kita kena tukarkan dalam minit. Okey, jadi macam mana cara dia? Kita tukarkan 1 jam ini kepada minit. Jadi 1 jam ini ialah 60 minit. Okey, jadi kita buat nisbah yang baru, iaitu 400 kepada 400, nisbah 400 kepada 60 tambah 20 jadi 80. Okey. Okey, ini nisbah dia yang baru. Okey, soalan dia tanya 700. Jadi kita akan cari tu 100 keping berapa. Kalau kita tengok perkadaran ni, kita boleh permudahkan dulu. Okey. Kalau 400 dengan 80, cuba kita bahagi 2. Okey. Bila kita bahagi 2, bila kita bahagi 2, yang ini pun bahagi 2, kita dapat nisbah yang baru, iaitu 400 bagi 2, kita dapat 200. Okey. Okey. Kalau 480, maksudnya kalau di separuh 200, berapa pula? Kita dapat 40 minit. Okey, ini
Kalau 200 keping, 40 minit. Okey, soalan nak 700. Okey, cikgu cuma nak tunjukkan macam mana kita cari 100 dulu. Okey. So, 200 ni juga boleh bagi 2. 40 juga boleh bagi 2. So, kita bahagi 2 lagi. Bila kita bahagi 2, 200 bagi 2, kita dapat nilai dia 100. So, nanti senang lah. Okey, kalau 200 bagi 2, kita dapat 100. Jadi, kita dapat 100 keping. Nisbah dia 100 keping bersamaan. Kita dapat 20. So, 20 minit. Okey, ini ialah 100 keping. Kalau 700 keping, maksudnya dia darab dengan 7. Bila kita darab 7, ni kita darab 7, kita dapat 700 keping lah soalan ni. Tapi berapa minit? So, cara dia, 20 ni juga kena darabkan dengan 7. Okey, jadi mudah sangat soalan ni. Cara dia, macam mana kita buat? Kita buat bentuk lazim lah. Kita buat 20 minit. Nampak mudah kan? Susah juga sebenarnya kalau kita tak faham kan? Cara dia kita kecil-kecilkan. Okay? So, darab dengan 7. Jadi, bila darab 7, kita dapat apa nanti? Okay, so, ni. Okay. Sifar kali 7, sifar. 2 kali 7, 14. Okay, kita dapat jawapan dia 140 minit. Untuk inilah untuk 700 keping. Okey, itu saja. Okey. Kita dapat dah. Cara dia cikgu mengurang-urangkan, kita cari dulu ni yang paling penting. Okey. Kita dapatkan 100 keping ni ialah 20 minit. Jadi akhir sekali kita dapatlah 140 minit untuk 700 keping. Okey. Okey, kalau 400 80 minit. Kalau berapa? 700 140 minit. Rasanya logik lah kan. Logik. Okey. Okey, itu sahaja jawapan untuk nombor 4. Okey, jadi kita dah menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah berkaitan dengan koordinat dan juga sebenarnya dengan nisbah pun sama juga. Okey. Okay, bagi muka surat 247. Jadi kelas yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey, baiklah. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.